Assalamualaikum dan hai, saya Paan dan Racun. Kali ni gang, kembali lagi kita di dalam segmen kegemaran ramai PUBG Non-Stop. So untuk ujian kali ni kita akan cuba tengoklah prestasi yang ada dekat Poco M3 Pro 5G ni. Phone ni dikuasakan dengan chip MediaTek Dimensity 700 yang samalah digunakan pada Redmi Note 10 5G. So far ujian kita dekat Redmi Note 10 5G yang lepas tu boleh kata memang cun, memang layan habis. So adakah prestasi Poco M3 Pro 5G ni sama padu? Kita akan tengoklah kejap lagi macam mana kan. So kalau korang dah ready, kita tak nak sembang panjang, jom kita mulakan penderaan PUBG Non-Stop sekarang. Alright gang, kita dah masuk ke dalam lobby. Sebelum kita teruskan penderaan dekat Poco M3 Pro 5G, macam biasa kita akan tengok dulu setting kewajipan gang. Bateri sekarang 100%, kita pakai data bukan wifi. Brightness pun kita dah setkan yang paling tinggi. Auto brightness kita dah pun offkan dekat sini. Next, untuk recent app kita akan buang, kita akan tinggalkan PUBG saja untuk dapatkan performance yang lebih lancar, yang lebih nice. So kalau korang tertanya features gaming, macam biasa swipe saja di sisi kanan atas ataupun kiri. Dekat sini kita ada game turbo yang mana fungsi dia standard macam phone Xiaomi yang lain. Dia ada screen recording, ada block notification dan juga voice changer. So kalau korang masuk di bahagian setting, di bahagian grafik, macam yang korang tahu, phone ni dia menyokong dikuasakan chipset MediaTek Dimensity 700 yang terbaru. So highest grafik dekat sini just boleh dapatkan HD High, HDR ataupun Ultra HD tak support. Kalau korang turunkan kepada smooth, korang boleh dapatkan FPS yang lebih tinggi sikit sampai 40 FPS smooth Ultra. So kita akan gaming pakai setting ni gang. Next, dekat sini yang lain ni macam biasa. So kalau korang pergi di bahagian basic, saya dah pun aktifkan gyro. Lepas ni kita tengok accurate tak accurate. Untuk dia punya audio dekat sini, korang just boleh pakai high saja, Ultra tak support. So kalau semuanya dah ready, untuk first game ni macam biasa kita akan main map favorite kita dulu gang. So kita akan cabut port USB-C di bahagian bawah. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Alright gang, kita dah masuk ke spawn island, yang mana untuk minit awal ni segalanya terasa sangat awesome. So far kita dah pernah juga test pakai chipset yang sama dekat Redmi Note 10 5G. Hasil memang sangat-sangat awesome. So nanti kita tengoklah macam mana pula performance dekat Poco M3 Pro 5G ni. Untuk spek dia tu boleh kata standard mid-range lah. Dia just ada screen refresh rate 90Hz. Dia tak ada pakai AMOLED, just LCD. Tapi tadi saya terasa macam ada stuttering sekejap geng. Macam tak berapa nak stabil buat masa ni FPS dia. Tak apa, lepas ni kita tengok macam mana. Untuk features lain, phone ni dia tak ada stereo speaker. Dia juga tak ada liquid cooling. So kita akan tengoklah macam mana tahap suhu dia kan. Untuk bateri dia boleh kata agak besar, 5000 mAh. So ketahanan ni kita akan cuba tengoklah. Standard kita boleh dapat kalau bateri macam ni dalam 5 jam macam tu. Kita akan tengok nanti macam mana gang. So next, dekat sini rasanya tak ada apa yang special lagi. Untuk touch sampling rate pun tak tinggi mana lah. Rasanya 180Hz sahaja gang. So apa-apa yang berlaku dekat phone ni kejap lagi saya akan inform. So kita layan dulu sekarang. Alright gang, kita dah pun nak landing. Kita cuba tengok macam mana. So far bila landing memang rasanya tak ada masalah, smooth saja. FPS pun boleh kata stabil buat masa ni. Kita akan cari-cari weapon dulu gang. So kita akan cuba test dia punya gyro sekarang. So untuk gyro, korang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, boleh kata sangat-sangat accurate, tak ada masalah. Touch responsive phone buat masa awal, minit awal ni segalanya terasa sangat okey sahaja. Alright, so lepas ni saya inform apa yang berlaku, layan dulu. Alright gang, sekarang ni untuk sesi pertama kita dah pun PUBG sekitar 1 jam 17 minit. Bateri berbaki lagi 81%. Yang mana untuk bacaan suhu kita akan cuba tengok di bahagian atas ni sekitar 3536, di tengah 3433. Di bahagian bawah ni biasanya lebih panas lah. Cuba kita tengok berapa kita dapat. Sekarang kita dapat sekitar 40 darjah Celsius paling tinggi dalam keadaan kita pasang aircon.
Selepas ni kita akan cuba offkan aircon dan kita akan tengok macam mana pula boleh pergi suhu dia, sebab phone ni macam korang tahu dia tak ada liquid cooling. Alright, so dari segi prestasi rasanya masa awal-awal tadi je dekat Spawn Island je saya terasa macam ada stuttering lagging. Lepas saya main dalam sejam macam tu, saya turun tempat banyak player, saya tengah rush enemy kan, memang saya tak mengalami sebarang isu lagging, stuttering ataupun stuck beberapa second. Untuk ghost touch pun saya tak jumpa lagi, multi touch pun ok, touch responsif, gyro pun padu. Sekarang ni kita akan teruskan gaming kita, penderaan kita dekat map Livik. Biasanya map ni akan ada macam stuttering sikit kan. Kita akan cuba tengok macam mana selepas ni. Alright, so kalau korang dah ready, kita akan start game sekarang. Alright gang, nampaknya kita dah pun PUBG sekitar 2 jam 15 minit. Bateri sekarang berbaki lagi 65%. So sekarang ni saya terasa agak panas. Cuba kita tengok di bahagian skrin berapakah suhunya gang. Di bahagian atas ni sekitar 41-42, di tengah sekitar 39. Kalau di bahagian bawah ni sekitar 42 ke 43 darjah Celsius paling tinggi. So far walaupun kita offkan aircon, tapi suhu dia belum cecah atas 45 lagi, which is sangat ok lah kan setakat ni. Alright, so kalau dari segi performance pula dekat sini gang, nampaknya untuk 2 jam ni memang kalau segi performance tu saya terasa boleh kata sangat-sangat awesome dekat sini. Before ni kalau korang perasan, bila kita main dekat map Livik ni memang kita akan terasa macam stuck beberapa second, dia punya stuttering yang melampau. Tapi untuk kali ni tak ada rasa macam stuck yang melampau ataupun stuttering yang melampau, sebab kita punya map Livik ni dah tak ada team. Before ni ada team macam Godzilla bagai, tu yang membuatkan ni nak render something agak berat. So akan terasa memang sangat-sangat tak sedap lah. Tapi sebab kita main map ni dah tak ada team, so memang terasa sangat-sangat lancar. Stuttering tu ada, tapi boleh kata minor lah, tak teruk. Dia punya FPS tu overall memang saya rasa sangat-sangat awesome, sangat-sangat stabil. Korang tengah rush enemy, turun tempat macam hotspot, hot drop pun memang terbaik. Isu lain macam ghost touch saya tak jumpa langsung, multi touch memang sangat-sangat ok, touch responsif, gyro pun ok. So next game ni kita akan main pula dekat map Erangel. Kita akan cuba pasang team, kita nak tengok ada tak macam stuttering ke, start beberapa second ke. Let's go, kita mulakan penderaan sekarang. Alright gang, nampaknya kita dah pun PUBG sekitar 4 jam sekarang ni. Bateri dah pun tinggal 39%. Untuk bacaan suhu sekarang ni macam korang tahu kita dah pun pasang aircon. So rasanya suhu tu macam normal lah. Dekat bahagian atas sekitar 37-36, di tengah 35. Kalau di bahagian bawah ni paling tinggi kita dapat sekitar 40 darjah Celsius gang. So far just nice, tak ada masalah sangat bab dia punya isu kepanasan. Alright, so kalau dari segi prestasi untuk sesi seterusnya ni kan dekat map Erangel, saya tak mengalami langsung lah sebarang isu yang pelik-pelik tau. Lag ke, stuttering ke, start pun memang tak ada, memang awesome gila. FPS dia boleh kata memang sangat-sangat stabil, even kita main dekat mode ada team ni dekat sini. Alright, so tak ada masalah. Sekarang kita untuk seterusnya ni kita akan main dekat map Sunhawk pula. Kita akan cuba yang ni dekat tempat banyak player, kita nak tengok macam mana. So kalau korang dah ready, jom kita teruskan gang.
Alright geng, nampaknya kita dah spend masa lebih kurang 5 jam 24 minit PUBG non-stop dekat Poco M3 Pro 5G. So far tadi kita main dekat map Sanhok dalam sejam lebih 2 jam macam tu, memang tak ada isu langsung. Saya tak mengalami langsung sebarang start beberapa second ke delay ke lagging ke stuttering, memang tak ada, memang smooth gila. So bateri sekarang dah pun tinggal 14% dan seterusnya ni kita akan main dekat map Kraken ni kan. Alright, so kita cuba tengok dulu suhu berapa sekarang. Di bahagian bawah ni kita dapat suhu sekitar 41 ke 42, di tengah sekitar 38, di bahagian atas ni sekitar 40 darjah Celsius dalam keadaan kita pasang aircon sekarang ni. Alright geng, kita akan cuba tengok lah berbaki lagi 14% ni macam mana performance, ada lagging ke, stuck ke apa. So layan dulu geng. Alright geng, nampaknya boleh kata ketahanan bateri yang ada dekat Poco M3 Pro ni memang sangat awesome. Sekarang ni dah pun 6 jam geng kita main. Bateri dah pun tinggal 1%. Tapi apa yang paling menarik dekat sini, FPS dia sangat-sangat stabil. Korang boleh tengok sendiri. Memang masih smooth walaupun bateri dah low gila tau. So, kita akan cuba tengoklah berapa lama lagi phone ni boleh survive geng. Layan dulu. Alright geng, nampaknya kita dah pun habis satu sesi yang mana bateri dari tadi 1% tak settle tak habis-habis lagi geng. So kita akan cuba main seround lagi, tengok macam mana, berapa lama boleh survive. Tapi so far boleh kata masih lancar lagi performance dia, masih stabil geng. Finally geng, kita punya Poco M3 Pro 5G dah pun tamat riwayat, dia mati macam itu je. Mencatatkan rekod 6 jam 21 minit. Nampaknya kan prestasi yang dihasilkan ni boleh kata masih sama lah macam previous test kita dekat chip ni. So far saya perasan chip Dimensity 700 ni boleh kata agak powerful juga lah untuk kelas mid range. Even tak dapat max grafik, tapi prestasi dia punya FPS tu boleh kata sangat-sangat stabil. Suhu pun boleh kata masih terkawal dan yang paling best, ketahanan bateri dia memang sangat-sangat super impresif. So game macam biasa, kalau korang suka video ni jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.